Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu lagi dalam channel Cikgu Ahmed. Terima kasih kepada yang sudi menonton dan yang pada baru menonton channel Cikgu. Cikgu mohon subscribe dan like serta share video yang Cikgu buat ini. Baik, kepada sahabat-sahabat cikgu semua, jadi seperti mana yang cikgu janjikan, hari ini cikgu nak buat sedikit perkongsian ringkas tentang anak-anak murid cikgu yang begitu hebat, yang begitu kuat semangatnya dalam mencari ilmu. Untuk pengetahuan rakan-rakan, terutamanya rakan-rakan di Semenanjung, kebanyakan sekolah-sekolah luar bandar di Sarawak ini adalah sekolah berasrama harian. Jadi kebanyakan daripada mereka ada yang mempunyai pelajar yang datang ke asrama seawal prasekolah, seawal tahun 1. Jadi ini satu yang sangat-sangat sangat-sangat menakjubkanlah kan, melihat semangat anak-anak kecil ini sanggup berpisah daripada keluarga demi ilmu. Okey, jadi cikgu nak ceritakan tentang satu kisah Lisiana. Okay, ianya berlaku pada tahun 2015. Jadi apa yang berlaku di sini ialah cikgu lihat Lisiana ini merupakan seorang anak kecil darjah 1 yang dihantar oleh ibunya pergi belajar di sekolah. Jadi kalau kita lihat bagi anak-anak kecil yang lain, biasanya mereka dihantar oleh ibu kemudian dibawa balik oleh ibu atau ayah. Tapi Lisiana ini dia dihantar oleh ibunya atau ayahnya pada hari Ahad. Sebab mereka ni tinggal jauh di satu tempat namanya Nyelam, tak salah. Jadi tak dapat nak ulang alik. Jadi mereka hantar, ibu bapa Lisiana hantar dia, kemudian tinggalkan dia selama seminggu hinggalah hari Jumaat. Hari Jumaat baru mereka datang ambil semula. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat cikgu, anak-anak ini terpisah lama, sampai 5 hari, 6 hari mereka tak jumpa ibu dan ayah mereka. Dan mereka ni bukannya anak-anak yang besar, umur baru 6 tahun, baru 7 tahun kan. Kisah Lisiana ini berlaku begini. Cikgu memang perasan sebab dia ni kecil, dia ni tubuh dia kecil. Kemudian ibu dia akan bawa dia waktu mula-mula dulu, bawa dia, pimpin dia, dukung dia sampai ke asrama, kemaskan bilik dia, katil dia. Mereka tak ada katil, mereka tinggal dekat atas dia panggil apa, pelantar. Mereka ada buat macam pelantar, macam pangkin lah kalau kita di Semenanjung. Jadi mereka letak tilam di situ dan ibu dia kemaskan, kemudian ada locker juga kan. Ibu dia kemaskan, kemudian barulah ibu dia balik. Bayangkanlah dia kecil, dia ikut saja cakap mak dia. Mak dia cakap, aku kapulai, nuan nang lelengau mami, dia kata jangan rindukan mak kan, dia cakap macam tu. Jadi Lisiana ni pun hanya datang dekat koridor, tengok mak dia berjalan sampai dekat luar pagar, mak dia hilang, naik van balik ke kampung. Jadi apa yang berlaku dalam minggu pertama tu, minggu transisi tu, waktu tu cikgu mengajar Lisiana ini pendidikan kesihatan. Jadi masa cikgu lalu, cikgu berjalan, sebelah dia cikgu memang nampak dah mata dia bertakung dengan air mata yang masih belum gugur lagi kan. Tapi memang nampak merah mata dia kan. Jadi cikgu pun pujuk dia lah, cikgu cakap, ya Lisiana kan, okey, sihat, nama berita. Dia pun angguk-angguk muka dia lah dengan wajah yang cebik lah. Kemudian bila cikgu lalu, kemudian bila cikgu pusing semula, dia pegang tangan cikgu. Dia cakap, cikgu. Lepas tu saya pun tanyalah, ya, nama kebuah dia. Ya, kenapa Lisiana kan? Cikgu, kemaya hari 5. Dia cakap, kemaya hari 5 ni maksudnya bila hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan dia rindu kat mak dia. Waktu tu hari Selasa, dia tanya bila hari Jumaat. Bayangkan anak sekecil itu terpaksa berjauhan dengan mak dan ayah kan. Jadi cikgu pun ada dua pilihan waktu tu. Sama ada cikgu nak bohong dia boleh, ataupun cikgu nak bercakap betul. Kalau cikgu bohong, cikgu cakap lah, hari Jumaat tak lama lagi, esok lusa okey lah.
tapi nanti dia akan menerima harapan palsu. Nanti besok dia tengok tak juga dapat balik sekolah kan. Akhirnya cikgu ambil keputusan, cikgu berterus terang dengan dia. Cikgu cakap, Lisiana, hari Jumaat lagi 4 hari kan? Hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lagi 3 hari, cikgu cakap kan. Kemudian cikgu cakap lagi dekat dia, Nuan, Ana nyabak, kami ngintu Nuan. Saya cakap jangan sedih, jangan nangis, cikgu-cikgu dekat sini jaga Lisiana. Kami cakap macam tu lah. Tiba menitik air mata dia. Tuan-tuan tahu kenapa dia sedih? Dia rindu kat mak. Itu yang satu yang sangat-sangat ketara bagi anak-anak pedalaman ni. Rindu dengan orang tua, rindu mak, rindu ayah. Bayangkan mereka ni darjah 1 dah dia tinggal di asrama, dah diajar berdikari. Di asrama Lisiana ni dia basuh kain dia sendiri, dia basuh uniform dia sendiri, dia sidai kain, dia sapu, dia kemas tempat dia. Jadi dia belajar bagaimana untuk berdikari. Pada masa tu kita faham anak sekecil tu dia sangat rindukan ibu, anak sekecil tu sangat rindukan kasih sayang ayah. Tapi apa boleh buat? Apa pilihan yang mereka ada? Mereka mesti berada di sekolah kerana di sekolah lah yang akan mengubah nasib mereka. Jadi kami guru-guru di sini akan sentiasa membantu, akan sentiasa memberi perhatian. Kadang-kadang dia ada kekurangan ke apa ke, kita tolong belikan buku dia, belikan alat tulis dia kan. Jadi cerita Lisiana ni pernah popular dalam saya punya penulisan blog, dalam siapa pernah baca Cikgu Ahmad Menulis. Dan selepas cerita tu disiarkan, ramai yang membantu dia, ramai yang membantu, termasuk Yayasan Sarawak bagi dia, bukan dia saja, bagi pada anak-anak pedalaman yang lain yang ada di sekolah tu. Jadi itulah kesimpulannya di sini. Cikgu nak bagi tahu begitu kentalnya sikap anak-anak pedalaman di Sarawak ini dalam mencari ilmu. Dalam keadaan macam itu mereka tak pernah merungut. Dalam keadaan macam tu mereka tak pernah cakap saya tak nak pergi sekolah lah sebab mak ayah saya tak ada. Dia tak ada. Dia tetap juga datang sekolah walaupun dia terpaksa berkorban, berpisah untuk berjauhan dengan mak dan ayah. Kan tuan-tuan dan puan-puan, daripada darjah 1, kemudian darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 mereka berada di asrama. Lepas tu mereka akan masuk sekolah menengah, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ataupun kalau mereka pandai, mereka sambung lagi tingkatan 6. Kalau mereka lagi berjaya, pandai, mereka akan sambung ke universiti. Bayangkan betapa lamanya masa mereka berpisah dan berjauhan dengan mak dan ayah. Tapi mereka tetap berkorban, mereka tetap lakukan kerana apa? Demi ilmu. Sebab apa? Mereka percaya dengan ilmu mereka boleh ubah masa depan keluarga. Dengan ilmu mereka boleh keluar daripada kemiskinan. Jadi sebab itu cikgu harap rakan-rakan di luar sana fahamilah keadaan anak-anak di pedalaman di Sabah dan Sarawak, dan sekiranya ada pihak-pihak yang sudi membantu mereka ni, kalau kenal kawan-kawan yang ada di sekolah-sekolah di Kapit ke, nak bagi buku ke apa ke, bolehlah kita bantu mereka mana yang patut. Kalau macam mana pun, cikgu sangat selut dengan anak-anak pedalaman ini. Okey, Sarawak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.